Setia bersama kami dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan pengisian pada hari ini untuk Jaulah Al-Quran. Jaulah ni maksudnya jelajah ataupun menelusuri Al-Quran. So topik kita Jaulah Al-Quran Perkabaran. Saya bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengerusi Musalla Ar-Rawdah bersama kita di talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz di mana Ustaz? Alhamdulillah, kan ni dekat musalla ni. Oh, okey, musalla. Ini gerak musalla. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak kali ini kita nak berjaulah ataupun beri tumpuan kepada surah An-Naba. Surah An-Naba ni saya difahamkan ada 40 ayat Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh ceritakan latar belakangnya dan juga apa intipati kandungan dan apa specialnya surah ni berbanding surah lain, dan mungkin ada kisah-kisah yang boleh dijadikan pengajaran. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bertemu sekali lagi walaupun di ruang maya Skype ni. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkati, Allah beri keampunan kepada kita sebab kita berada di taman-taman syurga pada pagi ini. Terima kasih Ardi. Terima kasih Ardi. InsyaAllah pada hari ini kita bincang surah An-Naba, iaitu surah Perkabaran. Sedar tak sedar ya Di? Yeah. Kita dah masuk juzuk yang ke-30, Masya Allah. Masya Allah. Juzuk yang ke-30 ni dia macam 37 juzuk pula kita nak bincang sebab ada 37 surah. Baik, surah yang kita bincang ini surah An-Naba. Surah yang pertama itu Amma Yatasa'alun. Surah An-Naba ni merupakan surah pertama daripada juzuk yang ke-30. Juga dinamakan surah lain surah Amma ataupun surah Amma Yatasa'alun. Okey, kemudian ada juga nama lain itu surah Al-Mu'sirat, iaitu awan hujan. Nama lainnya pula surah At-Tasa'ul, pertanyaan, kerana di awal-awal lagi disebut tentang pertanyaan yang ditanya oleh musyrikin, lalu Allah menjawab Amma Yatasa'alun. Baik, surah ini 40 ayat bagaimana Ardi sebut tadi. Yeah. Dan turunnya selepas turun surah Al-Ma'arij dan sebelum surah An-Nazi'at. Saya beri beberapa poin penting dalam surah ini sebagaimana dalam tertera di kaca TV. Surah ini membawa objektif yang sangat penting, iaitu mencela orang-orang musyrikin yang menentang Al-Quran. Yang tentang Al-Quran itu pula tanpa ilmu, serta ancaman kepada mereka tentang buruknya tempat kembali mereka, iaitu neraka esok. Dan dibawa juga dalil-dalil yang pelbagai untuk menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, surah ini juga membawakan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman sebagaimana kita ni, dan juga bertakwa tentang apa yang Allah sediakan untuk kita itu. Jadi kalau kita melihat kepada Al-Quran, saya ada pedang terjemahan Al-Quran. Kalau buka di mula-mula ayat pertama, Asbu amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Siapa? Musyrikin Mekah. Mereka ni suka mempersoalkan tentang kewujudan atau kedatangan hari kebangkitan. Bagi mereka orang musyrikin cukup tak boleh terima bahawa bila kita dah mati, dah hancur lebur semua, tinggal tulang belulang, tinggal habuk, macam mana kita boleh bangkit semula? Lalu surah An-Naba ini menjawab persoalan itu. Allah kata apa? Tentang apa yang mereka saling duk tanya-tanya tu. Maka Allah sambung, Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, iaitu berita hari kiamat. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun, jangan, kelak mereka akan mengetahui yang sebenarnya. Thumma kalla saya'lamun, sekali lagi jangan, kelak mereka akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada, Allah mula memberi satu persoalan supaya mereka berfikir dan kita juga berfikir. Allah kata apa? Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Okey, siapa cipta? Allah. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk kamu istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malammu sebagai pakaian.
Kenapa disebut malam sebagai pakaian? Kerana malam ni analogi kepada baju yang kita pakai. Bila datang waktu malam, dia umpama pakaian yang menutup aurah kita, yang menutup kehormatan diri kita. Maka malam itu dia menutup waktu siang. Maka tidak akan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang untuk mencari rezeki. Selepas Allah cerita tentang kekuasaan, persoalan musyrikin tadi, Allah cuba menempelak mereka ini dengan, kita kata dalam bahasa mudahnya, jika mereka tidak percaya dengan apa yang akan berlaku selepas kita mati, iaitu kita dibangkitkan semula, kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata apa? Nah, ini kita kata kesudahan bagi orang yang degil. Orang Pahang kata babe, bukan dia bunyi betul-betul B tu, bukan I. Babe ya. Ya, kerak kepala. Allah kata apa? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang menguasai sisi neraka. Maknanya ingat tak apalah. Mudah je, kamu tak percaya tak apa. Ingat di neraka esok ada penjaga yang mengintai. Mengintai tu macam mana ya, Adi? Rupa-rupanya tuan-tuan semua, di neraka esok mereka ni bagian adalah penjaga. Dia setiap masa akan ada penjaga neraka ni akan intai. Oh, macam tu lebih kurang. Maknanya rasalah esok bila kamu degil sangat, bila duduk neraka, bukan setakat kamu kena seksa, ada orang mengintai apa yang kamu kena buat setiap hari tu, apa yang kamu kena seksa. Kemudian litari nama apa, untuk siapa? Neraka yang ada malaikat tu intai ni, penjaga tu intai ni, iaitu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, yang kita kata tak dengar kata. Setelah dibawakan khabar yang benar kepada mereka daripada Nabi yang benar yang mereka kenal tentang sifat, akhlak, tingkah lakunya dengan gelaran Al-Amin lagi, tak dengar juga, maka kamu ni memang litorin, orang yang tara, orang yang melampaui batas. Jadi mereka ini disebut satu persatu makanan mereka apa, berapa lama mereka tinggal. Jadi itu seksa yang mereka kena tanggung atas kedegilan mereka tidak menerima khabar kebangkitan, ataupun tidak menerima, tidak mempercayai tentang hari kebangkitan. Namun oleh kerana kadang-kadang kita baca ni, Allah gerunya sebab apa nanti kena seksa, nanti ada yang mengintai. Allah berkhabar gembira di hujung juzuk Ammar ni, surah Ammar ni, Allah kata apa? Innal muttaqina mafaza, jangan bimbang, orang bertakwa ini dia mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, iaitu kebun-kebun dan buah anggur. Maknanya kalau penduduk kamu kafir, kamu kufur pada Allah, sebab kamu menjadi insan bertakwa, kamu ucap 2 kalimah syahadah, kamu beriman dengan Allah dengan sebenar-benar keimanan, kamu percaya Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang diperintahkan Nabi, maka antaranya kamu akan dapat hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan juga pokok-pokok anggur yang ada tu kamu beri makan. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya, umumnya tak ada tu perempuan-perempuan dalam syurga. Kemudian wa ka'san bihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Kemudian la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jadi kesimpulannya Allah nak beritahu kita, juzuk Ammar ini juzuk yang totally semuanya surah Makkah, surah yang mengajar kita bukan sekadar mendidik masyarakat Arab Quraisy pada ketika itu agar kena percaya dengan hari kebangkitan yang memang akan terjadi. Bahkan mereka sekarang ini yang tak percaya pada zaman itu dah merasai azab dan seksanya atas kegilaan mereka dulu. Jadi pengajaran kepada kita adalah kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis, agar kita termasuk innal muttaqina mafaza, termasuk kalangan orang bertakwa yang berjaya. Menarik sekali kan perkongsian tentang kisah-kisah daripada surah An-Naba ni, Ustaz. Ustaz, pastinya apa yang dikongsikan oleh Ustaz tadi ada dimuatkan, ada terkandung dalam buku tua di Quran yang biasanya Ustaz selalu hebahkan, dan mungkin boleh dikongsikan sikit macam mana nak dapatkan buku tu dan sedikit perkembangan tentang Musolah Ar-Raudhah tu sendiri, Ustaz. Terima kasih, Adi. Buku ni adalah buku ringkasan kepada perbincangan yang termaktub dalam Al-Quran. Contohnya apa yang saya sebut tadi, 4 poin tadi juga dipaparkan di skrin TV, ialah buku adalah ringkasan kepada apa yang saya tulis dalam buku ini. Buku boleh dapat dengan harga RM70. Nak tahu apa perbincangannya, beli
Kemudian share lah dekat TikTok ke share okay. Tengok betapa ringkasan yang saya buat ni bukan bagus pada tulisan saya, tapi bagus tentang apa yang Allah ceritakan yang memberi pengajaran pada kita. Harga buku ni RM70 saja, boleh call hotline kami. Baru daripada pembelian buku ni daripada RM70 ni terus disumbangkan kepada pembinaan Musalla Ar-Rawdah yang mana disebut kamu bina kerana Allah sebuah masjid walaupun kecil sangat buruk, Allah bina untuk kamu mahligai dalam syurga. Itu satu. Yang keduanya, saya nak maklumkan juga tentang pembinaan Musalla Ar-Rawdah ni. Kita sekarang ni, kalau saya sekarang ada di musalla ni, saya berada dalam di mihrab di tempat imam semayang ni. Wujud tak ada imam depan saya ni. Jadi kita sekarang ni sedang menyiapkan bilik air. Kita nak buat ala-ala hotel sikit bilik airnya. Kemudian kita dah siap dataran, kita turak dengan kita telah ratakan, kita letak kuari das, batu-batu putih itu supaya orang ramai boleh datang berbuka setiap petang di bawah cahaya lampu ala-ala Pasar Kurma Madinah, ala-ala Bandar Lama Taif tu. Lampu tu dipasang sepanjang malam, bermula pada sebelum maghrib sampailah kami subuh baru tutup. Dah cerah baru tutup. Jadi happening lah, nampak seronok, nak buka ramai. Alhamdulillah kita menyediakan juadah berbuka di samping kita open untuk orang ramai. Kita panggil Maidatul Rahman. Siapa nak letak makanan sila letak. Banyak mana letaklah dan nak ambil makanan apa-apa nak balik sila. Tapi seelok-eloknya lebih baik kalau dapat makan bersama-sama di sini, bawa tikar, bentang, bagaimana kita duduk di depan di dataran desa tu, duduk di situ. Macam tu juga kita buat di sini, di bawah cahaya lampu, berbuka meramai, kemudian kita solat meramai, terus kepada tarawih. Jadi kita perlukan sangat sekarang ni kutipan untuk memasang kapet, untuk pasang akustik panel, sebab setiap hari kita kena setting kita punya mic ni. Kerana apa? Bila akustik panel tak pasang, bangunan kita ni banyak cermin, railing ni cermin. Jadi menyebabkan pantulan tu menyebabkan sentiasa kita kena set menggunakan perpakaran sound engineer untuk sentiasa set supaya bunyi bacaan tu sedap. Sebab kita import ni, imam kita import 4 daripada tanah Arab, 2 daripada Mesir, 2 daripada Syria. Jadi bacaan mereka sedap. Kita tak nak kita ni terbazir menggunakan khidmat pakar-pakar kiraat. Setiap malam dibaca kiraat yang macam-macam. Bukan bacaan kiraat kita saja. Kita akan jumpa perkataan alaihimu pada Al-Fatihah. Jadi ini yang kita perlukan untuk mendapatkan akustik panel, dan banyak lagi lah sebenarnya. Lebih kurang 650,000 lagi diperlukan. Jadi InsyaAllah tercapai. Mungkinlah kutipan tu insyaAllah tercapai dalam masa terdekat insyaAllah. Tak sabar semua, kita harapkan ramai yang boleh serbu Musalla Ar-Rawdah. Sebenarnya Ramadan ni pasti meriah dengan berbagai aktiviti kan, insyaAllah Ustaz. Ustaz Muhammad Azli, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Sama-sama. Okey, ada rezeki kita berjumpa di set Assalamualaikum hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Muhammad Azli adalah pengerusi Musalla Ar-Rawdah bersama kita yang berbicara tentang jaulah Al-Quran surah An-Naba dan juga hebahan tentang Musalla Ar-Rawdah. Baik, kita berehat sekejap para penonton. Sekejap lagi kita jumpa balik.